kan? Jauh nak buat kan? Dan nak buat tu. Okay. Siapa ada cakap tu? Aunty Aisyah ada bercakap ke? Tak dengar? Hello? Jauh sangat. Jauh sangat? Cakap. Okay, kalau jauh sangat, kejap ayah dekat. Okey je. I dengar okey je ya. Okay, Aunty Ina Agaknya telinga I kot. lebih. Tak korek telinga katnya. Mungkin. Puan dengar jelas tak? Okay, kalau dua orang jelas. Sorry Aunty. Kita ikut majority. Hari ni team purple lah bukan main korang ya. Kita team warna-warni kat sini, merah, kuning dan ada budak ni dia rindu nak di river rupanya budak ni kat sini. Dia demam ke? Dia demam ke? Oh demam ke? Demam? Oi, dia tak boleh, dia jelingan maut dia bagi. Dia bagi jelingan maut. Okay. Ya Allah, kita tengah rekod ni. Minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat product sharing. Okay, macam biasa hari Rabu kita buat product sharing. Dan hari ni insyaAllah saya akan mulakan dengan YKI. Minta maaf lah hari ni kita mungkin tak sempat lah nak sediakan slides. Tapi saya akan bagi share sikit gambar lah supaya kita sikit kan bila kita tengok gambar ni. Alright. Gambar apa pun, I share kita punya website. Okay, so ini adalah daripada kita punya website stronghold.com.my. I rasa kat sini semua orang dah biasalah dengan website kita kan, sebab sekarang ni pun memang kena buat pembelian pun melalui online je. So of course rasanya website kita ni pelik sangat kan. Tapi I just nak go through sikit tentang bila kita nak, contohnya lah bila kita nak explain dekat orang kan, kita kena tahulah sedikit perjalanan dekat website kita ni supaya kita tahulah kalau kita nak share dekat orang, pergilah ke website, kita tahu nak bagi tahu orang nak pergi ke mana lepas tu. So hari ni kita nak share tentang Lindsay dengan Poland. Lindsay dengan Poland ni memang kita ketahui adalah antara dua produk utama Stronghold lah. So kalau tengok pun dekat banner dekat atas ni, banner kat atas ni health food, gambar apa dekat atas? Dalam banyak-banyak gambar, dalam banyak-banyak produk makanan kesihatan yang Stronghold ada, diletakkan Lindsay dan Poland. Kan ada Jahu Lindsay, YK Lindsay dan juga Poland dekat atas ni. Okay, menunjukkan Lindsay dengan Poland ni memang nak cerita kat orang gabungan yang paling best lah sebenarnya kan. Okay, so kalau kita tak open lagi, dekat first page dekat first page kalau kita pergi ke products kan ada kategori health food, biotype product, ini semua kategori kategori produk, dan Lindsay ialah dalam health food kita kena tahu kan Lindsay dekat dalam health food. Dan kalau kita buka dekat kategori page ni, the first tiga item adalah kita punya targeted Lindsay yang terbaru, iaitu YKB, YKI, YKK. Tak tahu korang perasan ke tak, dekat bawah YKB, YKI, YKK ni dia dah terus bagi dia punya nombor, ni nombor KKM kalau tak silap ni nombor KKM lah kan, semuanya ada tarikh dia dapat kan. So kita tahu yang YKB dengan YKK ni keluar dulu dekat Malaysia tahun lepas, dan YKI ni dia mula-mula dia keluar yang dia keluar sekali dengan YKB, YKK ni YKI yang dekat Singapura, dan YKI yang kat Malaysia ni keluar lambat sikit. Sebab tu tarikh dia lain sikit kat hujung kan. Okay, so kalau tengok betapa powernya Lindsay, sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis Lindsay dalam banyak-banyak makanan kesihatan, dan ini adalah cabarannya kalau kita nak cakap ke orang. You ada masalah apa? Makanlah Lindsay dengan Poland, makanlah Lindsay dengan Poland. Poland baru-baru ni ramai tanya apa beza Poland granula kan. Senang je kita nak cerita Poland granula tu terbuk, Poland ni kapsul lah, nanti Ina akan share lah nanti. Tapi bila kita nak cakap pasal Lindsay yang mana satu? Betul tak? Selalu kan orang tanya macam ni. Bila kita suggest makanlah Lindsay dengan Poland, Lindsay mana satu yang nak ambil kan? So memang orang akan confused. Sebabnya
Tengoklah dekat sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis Lingzi. Memang semuanya gambar cendawan. Macam mana kita nak explain dekat orang mana satu kan? So hari ni kita share salah satulah. Of course kita tahu sekarang ni beza ke-6 ni kita boleh bahagi dua. Okay, satu adalah Lingzi general, okay, general maintenance, dan lagi satu ialah Lingzi setara sasaran, bahasa Melayu dia setara sasaran ataupun targeted Lingzi. Okay, so cara kita nak explain ke orang, firstly ialah Lingzi ada dua, satu dia targeted, satu dia untuk general maintenance. Okay, so kalau you nak cepat, you dah tahu you punya sakit apa, you nak cepat berkesan, you ambil lah targeted Lingzi. Contohnya orang yang dah ada sakit buah pinggang, tulang dan sebagainya. Okay, kalau macam nak ambil untuk maintenance, tak tahu nak overhaul, bolehlah try YK Ganoderma atau YK2 atau Gentle Lingzi. Okay, so hari ni kita nak terus kepada YKI Ganoderma. Okay. Sekejap boleh tak I just nak tengok sekejap dekat I punya ni ada tak slides. Slide OPT. Okay. Share sekejap. Okay, cantik ada. I share slide OPT sebab kita nak cerita sikit lah pasal Lingzi ni. Okay, ni sebenarnya ulang kaji lah. Of course dekat sini semuanya dah hebat kan pasal Lingzi sebenarnya kan. Tapi kita ulang kaji sikit lah, kadang-kadang kita terlupa. Alright, so I stop ni sekejap dan I akan share slide tentang Lingzi. Okay, so kalau orang tu baru kenalan dengan Lingzi, lepas tu kita nak introducekan Lingzi yang mana satu, I suka terangkan fungsi keberkesanan Lingzi in general macam ni dulu. Okay, so apa dia Lingzi? Lingzi ni ialah biasanya sebelum kita nak share dekat orang apa itu Lingzi, biasanya kita akan cakap badan kita, kalau keadaan badan kita adalah tak ada masalah kan, tak ada traffic jam apa benda semua, pembuangan elok setiap hari, okay, jantung boleh pump dengan baik, darah punya kualiti cantik, insya-Allah kita tak akan ada penyakit-penyakit yang kronik, penyakit serius. Okay, mungkin sekala-sekala kita ada virus masuk dalam badan kita, kita demam sikit. Sekala-sekala kita buat kerja lebih sikit, kita mungkin akan letih sikit dan sebagainya. Macam itulah sepatutnya kan. Tapi macam mana penyakit boleh terjadi ialah mungkin penyakit boleh terjadi mungkin sebab ada organ-organ kita yang tak dapat berfungsi dengan baik. Okay, kenapa organ-organ kita tak dapat berfungsi dengan baik atau sistem tak berjalan dengan baik adalah sebab ada timbunan toksin dekat dalam badan kita. Mungkin ada timbunan toksin dekat hati kita ataupun dekat usus kita, atau timbunan toksin dekat mana-manalah dekat bahagian badan kita. Okay, so bila kita dah, biasanya I buat macam tu, I dah share tentang tentang sistem badan lah kan, paling best sekali. Mana sistem badan tu? Sorry, ni kan cerita pasal sistem badan, kita dah terangkan semua. Lepas tu kita akan terus okay. So apa dia kandungan berkesan dan fungsi Lingzi? So bila kita sakit tu terjadi sebab ada timbunan toksin dekat beberapa sistem dekat badan kita tu kan. So kita cakap sekarang ni kita, sebab itulah kita nak memperkenalkan Lingzi supaya Lingzi dapat bantu menjalankan toksin-toksin tersebut, dan Lingzi dapat bantu memperbaiki organ-organ yang rosak dengan cara dia boleh renew cells, dengan cara dia singkirkan sel-sel mati dalam badan, dan juga sel-sel baru boleh regenerate. Okay, so macam mana Lingzi buat benda ni? Macam mana Lingzi boleh singkirkan toksin, dapat singkirkan sel-sel mati dalam badan? Macam mana sebenarnya?
So lepas tu kita explain lah apa dia Dingzi ni. Okay, apa dia kandungan dalam Dingzi ni yang memberi kesan yang sangat-sangat hebat itu. So first ada satu elemen dekat dalam Dingzi ni, nama dia triterpenes. Untuk orang baru dia memang berbelit lidah lah. Kita masa dulu kan kita nak baca ni terbelit lidah kita nak sebut kan. Tapi kita kena bagi tahulah ni lah nama triterpenes. So triterpenes ni apa sebenarnya? Kita kena terangkan satu persatu lah fungsi triterpenes ni supaya orang faham. Inilah kehebatan Dingzi sebenarnya. Ada tak kat sini yang tak tahu? Ataupun I share sikit lah. Kan satu kajian kan dulu. Ada ramai saintis kata Dingzi ni sebenarnya dah bagus lah. Pernah dengar tak ni? Dingzi ni sebenarnya dah bagus lah. Dia memang sangat miraculous herb lah apa benda orang sebut kan. Tapi satu je benda tak best pasal Dingzi ni ialah dia pahit. Pahit kan. So para saintis ni sebenarnya nak carilah apa benda yang menyebabkan Dingzi tu pahit supaya diorang nak keluarkan rasa pahit dalam Dingzi. Kalau rasa pahit tu dah hilang, mestilah Dingzi ni jadi lagi best lah sebab dah lah berkesan, dia boleh membersihkan badan kita dan sebagainya. Lepas tu rasa sedap pula tu kan. So masa para saintis buat kajian tu, diorang terjumpalah pahit tu datang daripada mana. Okay, rupa-rupanya pahit tu datang daripada triterpenes. Dan triterpenes ni pula lah yang one of the main factor lah yang menyebabkan Dingzi ni hebat adalah sebenarnya daripada triterpenes. Sebab tu lah orang dulu kata ubat yang pahit tu lah yang bagus kan. Kita biasa dengar kan kalau herbal pun memang tak sedap, pahit dan sebagainya. Sebab yang pahit tu adalah triterpenes sebenarnya. Memang dia punya sifat adalah pahit. So oleh kerana tak jadilah Dingzi nak jadi herbal yang tersedap dekat dunia, tak jadi. Okay, perlu kekalkan rasa pahit tu dalam Dingzi. Lagi pahit lagi kau. Setengah orang dia kata, oi, Wahoo tu tak cukup kau, dia kena ambil YK2. Baru dia berpinar kepala dia. Sebab pahit sangat. Okay, so apa dia benda yang pahit ni? Triterpenes ni, fungsi dia ialah melaraskan imun sistem. Okay, melaraskan imun sistem kita tahulah kalau imun sistem terlalu tinggi, dia membuatkan badan kita jadi autoimun. Kalau imun sistem terlalu rendah, boleh senang dapat penyakit seperti mudah dijangkiti virus-virus dan sebagainya. Okay. Dan kanser juga adalah imun sistem yang rendah. Selain itu triterpenes juga boleh bantu mengurangkan kolesterol dan mempergiatkan pelarutan thrombus. So antara dua poin ni senang kita nak explain menggunakan gambar rajah ni. Syangho dah bagi dah gambar rajah ni, silalah gunakan sebaiknya. Okay, so ini nak bagi orang faham sebenarnya sebab kalau kita cerita poin-poin ni, orang biasa masa kita awal-awal dulu kan kita susah nak faham kan. So kita ceritakan seolah-olah cairan darah kita ni adalah seperti sebuah parit yang ada darah lalu dalam dia dan sepatutnya darah tu pengaliran dia cantik lah kan. Kalau parit, kalau kita misal darah tu silinder, sepatutnya keseluruhan silinder tu lah dilalui oleh darah kan sepatutnya. Tapi oleh kerana pemakanan kita dan lifestyle kita dan sebagainya, makanan yang berlebih dan berkolesterol tu ada yang tak dapat nak disingkirkan sepenuhnya. So bila tak dapat disingkirkan sepenuhnya adalah bercampur-campur dekat dalam darah mula-mula. So bila bercampur-campur dekat dalam darah mula-mula dia jadi sedikit pekat darah tu kan. So bayangkan air kosong cair. Tapi kalau air kosong tu kita campur dengan tepung lama-lama jadi pekat kan. Seolah-olah macam tu lah. So darah bila campur dengan lemak dengan kolesterol dia jadi lebih pekat. So lama-lama dalam pekat-pekat tu ada lemak dengan kolesterol yang tertempel lah, menempel dekat dinding-dinding salur darah tu. Macam kalau dalam longkang tu dia macam lumut tebal lah. Okay, jadi lumut tebal dekat keliling salur darah kita. Dan bila dah kat keliling salur darah tu ada lemak dengan kolesterol yang dah tebal kan, lama-lama adalah tebal tu jadi menghaluskan lagi salur darah tu. Bila ada laluan sempit yang disebabkan oleh kolesterol lemak yang menebal tu,
dekat sinilah jadinya tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi adalah disebabkan ada laluan sempit ni. Okey, lama-lama laluan sempit ni ada yang darah yang pekat tadi, ada yang dah jadi berketul-ketul darah tu. Bila berketul-ketul dan ketul-ketul tu tersumbat pula dekat laluan sempit tu yang nama dia penyumbatan trombus. Penyumbatan trombus ni kalau berlaku dekat tangan kita, kita akan rasa kebas-kebas kan, sebab darah tak boleh nak lalu kan, tersumbat. Kalau dia terjadi dekat kaki kita rasa kebas-kebas. Dia terjadi pada sarapan kat otak, kita boleh stroke. Dan kalau dia tersumbat dekat salur jantung kita, boleh jadi heart attack. Okay, so apa tritepins ni boleh buat? Tritepins ni, macam mana tritepins ni mencuci darah? Sebab kita selalu cakap linzi ni boleh cuci darah. Nak cepat explain ke orang kan dengan cara mudah. So macam mana cara dia cuci darah? Ialah tritepins ni memang boleh menyingkir kolesterol. Dia boleh godak-godak kolesterol ni, dan bila kolesterol ni dah dilarutkan dan disingkirkan dan dibawa oleh darah, disingkirkan oleh badan, dari badan, lebih lancarlah perjalanan darah, betul tak? Lebih lancar perjalanan darah, dan juga kalau ada penyumbatan trombus ni pun lebih lancarlah perjalanannya, dapat melarutkan trombus juga. Okay, so tritepins ni pun dapat melarut trombus kalau ada yang sumbat-sumbat macam ni. Sebab tu kadang-kadang bila orang darah tinggi kan, pernah dapat feedback orang darah tinggi makan linzi, dia memang dapat one of the punya reaction dia ialah najis dia memang macam berminyak-minyak. Okay, pernah tak dengar orang macam tu? Najis dia macam berminyak-minyak lah, berlendir kata macam tu. Tapi minyak tu mungkin disebabkan oleh kolesterol sebenarnya daripada dalam darah dia. Okay, sebab orang darah tinggi kan, sebab ni lah kalau tengok gambar ni kan, adalah disebabkan oleh lemak dengan kolesterol yang banyak dekat dalam darah. Okay. Dan bila perjalanan darah tu dah cantik, bayangkan kolesterol ni dah tak ada, lemak dah tak ada, betul perjalanan darah dah cantik. Okay, so dia menambahkan sifat pengaliran darah lah secara tak langsung kan. And then dia memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. So fungsi tritepins ni juga adalah untuk memperbaiki kekenyalan ni, sebab salur darah ni dia kena kembang kuncup. Setiap kali jantung kita pump kan, so salur darah kita pun kembang kuncup. Sebab tu dia kena kenyal, elastik. Kalau dia tak kenyal, bila kembang terus dia, kalau dia stiff lah, kalau dia tak kenyal tu maksudnya dia stiff, tegang. Tegang tu pun mungkin adalah disebabkan lemak dengan kolesterol ni dah bertepek. So dia dah tak elastik lah, sebab dia dah keras dah kat situ kan. Sebab tu dah tak kenyal. So bila kolesterol dah tak ada, lemak dah tak ada, so insyaAllah lah lebih kenyal dia punya pembuluh darah tu. So mengurangkan risiko kena stroke ataupun mengurangkan risiko dia pendarahan darah. Okay, dan tritepins juga kan tadi saya kata sifat dia adalah pahit, dan pahit tu sebenarnya adalah sangat-sangat bagus untuk membersihkan hati. Kat sini kata hati dan limpa kan. Dan cara tak dan tapi ingat dia kalau orang yang hati dia dah terbeban, sebenarnya bila hati tu dah terbeban, dia akan mengeluarkan sejenis benda lah, sejenis benda, tak ingatlah apa nama benda tu, histamine, apa nama dia? Tak ingatlah. Sejenis benda lah yang akan dikeluarkan oleh hati yang menyebabkan kita gatal-gatal. Okay, ulang balik Kalau hati kita terbeban, maksudnya ada banyak sangat toksin ke dalam badan, hati kita akan mengeluarkan sejenis cecair ke atau sesuatu yang boleh menyebabkan badan kita gatal-gatal. Okay, sebab tu kita selalu cakap kalau orang tu ada alergi adalah disebabkan oleh hati dah kotor kan, hati dah terbeban, hati banyak toksin. Dan sama juga kalau kita baca pasal alergi, memang adalah disebabkan hati dah terbeban dan dia mengeluarkan sesuatu yang menyebabkan kita gatal-gatal. So kalau tritepins ni dikatakan boleh detox hati, boleh cuci sampai ke hati, secara tak langsung memang akan menyelesaikan atau memperbaiki masalah alahan. Okay, so I sendiri melaluinya, I memang ada
alergi daripada kecil, I memang ada asma kan sedikit, juga ada resdung sikit dulu dan alhamdulillah sekarang banyak dah benda-benda tu semua tak ada. Okay. Okay, so ini adalah fungsi tritterpenes dan tritterpenes ni sebenarnya adalah salah satu daripada banyak-banyak elemen yang ada dekat dalam Lingzi lah. Okay. Seterusnya, dalam Lingzi juga ada polysaccharida macromolecule. So apa fungsi dia ni adalah untuk kuatkan immune system dan dapat menghapuskan radikal bebas. Yang tritterpenes tadi dia melaraskan immune system. Untuk orang yang ada masalah kanser atau immune system dia lemah, dia memang perlukan polysaccharida macromolecule yang banyak untuk kuatkan immune system. Okay. Dan dia menghapuskan radikal bebas dan mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati, memperbaiki keadaan badan. So cara Lingzi ni berfungsi sebenarnya, kenapa macam mana dia kata mempergiatkan pertumbuhan sel-sel. Sebenarnya hampir semualah sel dalam badan kita ni boleh regenerate. Sebenarnya provided that kita punya keadaan badan adalah dalam keadaan yang baik lah. Okay, barulah sel-sel yang tumbuh tu akan jadi sel-sel yang sihat juga. Logik tak? Kan? Kalau badan kita tak sihat, memanglah sel-sel tu boleh regenerate, tapi dia regenerate as sel-sel yang tak sihat jugalah. Okay? So macam mana Lingzi ni boleh bantu mempergiatkan pertumbuhan sel-sel ni adalah caranya Lingzi ni mula-mula dia scan. Okay, dia scan, atau ingat formula dia, mula-mula dia scan, lepas dia scan dia akan repair, betul ke? Atau ingatlah, sorry. Mula-mula dia scan, lepas dia akan repair. So kalau sel tu rosak dan boleh diperbaiki, akan dijaga, akan dipelihara. Kalau sel tu rosak dan dah tak boleh nak repair, akan dimati dan disingkirkan dari badan. Dan jika sel tu adalah sel sihat, memang Lingzi akan bantu untuk protect sel sihat tersebut. Okay. Yang the last one tadi dia dah scan, dia dah protect, dan kalau dia boleh repair, dia repair, dan last kali dia akan eliminate sel-sel mati atau sel-sel yang dah rosak tak boleh nak repair tu, dia akan eliminate daripada badan. Itu Lingzi akan bantu. Sebab kadang-kadang yang menjadi badan kita macam terbeban ni adalah scan, highlight dan expel. Thank you very much Aunty. So first adalah scan, maksudnya scan ada apa masalah. And then dia akan highlightkan masalah tersebut. Highlight ni lah yang orang tak suka, iaitu bila kita melalui healing crisis. Kalau kita ada tiba-tiba selama ni tak pernah ada sakit bahu, dan bila makan Lingzi tiba-tiba bahu sakit. Kenapa? Sebab sebenarnya Lingzi tengah highlight, memang ada masalah dekat situ sebenarnya. Okay, and then bila dah selesai masalah kat situ, dia akan expel lah. Bila dah expel, baru dah selesai masalah kat situ. Expel tu maksudnya dia akan buang lah, singkirkan toksin ke, sel mati ke dan sebagainya. Sebab kadang-kadang yang menyebabkan badan kita macam terbeban ke, atau kadang-kadang kita kata body very acidic ke, sangat-sangat lemah, adalah disebabkan, kan tadi saya cakap organ-organ kita yang tak dapat berfungsi dengan baik. Sebenarnya kalau organ kita semua dapat berfungsi dengan baik, ada sistem yang memang akan menyingkirkan benda-benda yang dah tak perlu dalam badan. Kalau ada sel mati ke, ada ambil vitamin berlebihan ke, apa-apa yang terlebih dia akan keluarkan saja. Tapi dia akan jadi masalah bila kalau kita makan makanan yang tak natural, makanan sintetik. Badan pun tak dapat nak identify dia ni benda elok ke, benda tak elok ke, duduk kejap lah. Duduklah kejap kat tepi tu, pak kejap. Lepas tu lama-lama dia jadi bertimbun. Lepas tu mungkin ada sel mati kat dalam badan yang sepatutnya dah boleh disingkirkan, dikumuh keluar. Tapi sebab organ kita tak dapat berfungsi dengan baik, dia tak dapat disingkirkan dengan baik, dan itulah yang kita perlukan Lingzi untuk bantu kejutkan balik organ-organ yang tidur ke, ataupun organ-organ yang perlukan minyak pelincir ke apa benda ni kan. So itu fungsi Lingzi sebenarnya, untuk bantu singkirkan benda-benda kotor, benda-benda asing ni. Barulah bila benda-benda sel-sel mati dah keluar, barulah ada ruang untuk sel-sel sihat nak tumbuh balik. Okay, so kita kena faham macam mana Lingzi buat kerja. Sebab some people boleh terima kalau kita kata Lingzi ni cuci darah, lepas tu benda kotor keluar.
nanti okeylah badan kan, setengah orang boleh terima penjelasan yang macam tu. Tapi kalau orang macam mana macam mana cuci darah tu macam mana kan, macam mana boleh jadi baik pula. So kita kena tahu juga cara nak explain secara kompleks macam ni. Kita boleh tunjuk OPP chart ni lah, senang. Tak payah kita nak hafal pun, kita ulang balik kan perkataan dalam ni. Okey, dan seterusnya lah Nufrizah Lindsay dan Putin Azaid. So ini sebenarnya ialah kandungan berkesan dan fungsi Lindsay in general, secara general. Okey, kita selalu cerita tentang Lindsay ni untuk Jahu Lindsay dan Waki Ganoderma dulu kan, kita gunakan poin-poin yang sama. Lepas tu bila datang YK itu, kita cakap YK itu ni terapis dia 6 kali ganda daripada YK Ganoderma. Okay. Sekarang ni kita nak cerita apa pula beza YKI kan. Hari ni kita cerita pasal YKI. So apa bezanya? So basically YKI dia ada juga fungsi-fungsi sebutnya lah yang ceritakan tadi. Lindsay in general. In addition, lupa nak cakap tadi, kita pergi ke slide seterusnya. Kita punya YK Ganoderma ada apa? Ada sijil ni kan. Sijil akreditasi ni di mana YK Ganoderma telah mendapat kelulusan untuk pelarasan imun sistem kan, kita semua tahu ni, dan juga untuk merawat hati. Merawat kecederaan limfa dan hati. Okay. So ini adalah terbukti untuk YK Ganoderma. Untuk YKI pun ada dia punya benefit dia kan, kebaikan yang kita cerita tadi, dan juga tentang pelarasan imun sistem dan juga merawat hati pun sama juga dalam YKI. Cuma ada extra bonus dalam YKI tu ialah dia adalah satu targeted Lindsay yang fokus target kepada immune system. Okay. So masalahnya maksudnya apa kita dah kata dah kita punya YK in general pun memang bagus untuk immune system. So apa lagi YKI ni ada highlightkan lagi immune system, apa maksud dia? Okay. Tadi Antina ada cakap fungsi Lindsay ni, tugas dia, karakter dia adalah scan, highlight dan expel. Okay, scan, highlight dan expel. So kalau kita ambil Lindsay yang general, dia akan scan satu badan kita. Okay, satu badan kita tau. Tak kisahlah sistem imun ke, sistem saraf ke, sistem peredaran ke, dia akan scan. Lepas tu dia akan highlight mana-mana isu yang dia rasa nak highlight dululah. Okay, dia akan highlight mana-mana yang Lindsay sampai dulu. Lindsay akan highlightkan masalah itu dahulu. Buatnya dia pergi ke sistem peredaran dulu. Katakanlah orang ni dia ada masalah kanser lah contohnya. Tapi mula-mula Lindsay pergi ke sistem saraf dia dulu. Sistem saraf dia jam. Dah jam dah rupanya, bukannya immune system dia je. Sistem saraf dia jam. Okay, Lindsay repair dia dulu. Okay, lepas tu dah settle tu, mungkin ambil masa 2-3 bulan nak settlekan sistem saraf tu. Lepas tu pergi pula tengok-tengok sistem penghadaman dia pun ada jam juga. Okay, Lindsay buat kerja lagi 2-3 bulan macam tu. So dah makan masa, dah banyak dah Lindsay kita makan. Tapi tak sampai-sampai lagi dekat masalah immune system dia. Masalah kanser dia kan. So apa bezanya dengan YKI? YKI Ganoderma powder maksudnya bukan YKI. Jangan confuse pula dengan YKI. Plus ni kita cakap pasal YKI Ganoderma powder. YKI Ganoderma powder. Bila Lindsay termasuk, dia akan terus pergi ke, sebab dia targeted Lindsay, dia akan terus pergi ke sistem imun. Dia akan terus pergi ke sistem imun dan dia akan terus selesaikan apa-apa masalah dekat immune system. Jelas tak? Itulah perbezaan targeted Lindsay dengan Lindsay general biasa. Okay. Dia akan terus pergi ke immune system. Okay. Betulkan apa-apa masalah kat situ, dan bila masalah kat situ dah selesai, barulah dia akan sambung scan, highlight dan expel dekat area lain. Sebab dia masih dia masih ada Lindsay juga. Dia masih Lindsay dan juga masih mampu bagi keberkesanan dan fungsi-fungsi seperti yang ada share tadi lah. Okay, tapi bezanya ialah
dia akan terus pergi ke immune system dulu, repair kat situ, barulah dia pergi ke tempat-tempat lain. Okay. So YKI Ganoderma powder ni, kalau tengok dalam yang selalu kita share dekat WhatsApp, mungkin ada juga dekat magazine dan kita pernah dengar nutritionist kita sendiri pernah share, iaitu dia highlightkan YKI ni bagus untuk mencegah pembiakan kuman dekat saluran pernafasan. Panjang pula ceritanya, appendix sikit mencegah pembiakan kuman dekat saluran pernafasan dan juga mencegah pembiakan virus dekat paru-paru lah. Okay, itu sangat bagus. So sangat-sangat bagus untuk orang resdung, orang sesama, orang yang ada dijangkiti apa-apa kuman lah yang attack saluran pernafasan. Okay, contohnya COVID-19 dan sebagainya. Dan lagi satu, the second point yang tentang YKI ni adalah kajian yang telah menunjukkan YKI ni dapat bantu memperbaiki pankreas. Okay. So kenapa baru-baru ni kita ada share tentang kencing manis. Mana kencing manis ni ada dua type. Salah satu type-nya ialah type 1 adalah disebabkan insulin yang dihasilkan oleh pankreas tu telah dihapuskan oleh immune system sendiri. Sebab tu kita kata diabetes adalah satu autoimmune disease. Okay. So kenapa it's an autoimmune disease? Sebab ada setengah orang yang menghidap type 1 diabetes ni, dia punya pankreas memang boleh produce insulin. Tetapi sebab badan dia ada autoimmune, immune system dia menghapuskan insulin yang telah dihasilkan. So badan dia tak dapat nak menggunakan insulin tu. Okay. Sebab itu kan kita kata tadi YKI adalah targeted untuk immune system. Sebab tu kajian yang dibuat terhadap baik pulih pankreas tu sangat-sangat berkesan lah. Okay, memang sahih lah sebabnya pankreas tu sebabnya diabetik adalah salah satu penyakit autoimmune dan juga YKI dah terbukti dia memang sangat-sangat bagus untuk pelarasan immune system. Sebab itulah dia memberi kesan yang menakjubkan pada pankreas tersebut, pankreas yang dah rosak tu. Okay, so I rasa itu sajalah yang nak highlightkan tentang kita punya YKI Ganoderma. Okay, basically dia adalah fungsi dia kalau kita nak cerita kat orang sama je dengan fungsi linji in general. Ada tentang akreditasi pelaksanaan immune system dan juga merawat hati, tapi kita kena highlightkan apa beza dia ialah dia pergi ke immune system dahulu sebelum dia pergi scan ke tempat lain. Okay. Okay, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okay je. Nak tanya sikit. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau kata yang hati terbeban tu kan, itu orang yang dah dewasa, memanglah dia dah makan macam-macam, tapi macam kanak-kanak yang baru umur 3-4 tahun tu, dia ada alergi tu, ada ke pasal hati dia terbeban dengan sebab apa yang hati dia boleh jadi terbeban macam tu, ataupun ada sebab-sebab lain? Okay, terima kasih Puan Juwita atas soalan tu. Betul, memang kita kata alergi tu adalah sebab hati yang terbeban dan orang ingat kalau baby macam mana pula kan? Baby hati yang macam mana pula? Diorang tak pernah makan apa-apa, tak banyak sangat makan benda-benda sampah kan? Tapi kita kena ingat yang baby ni adalah hasil daripada ibu dengan ayah kan. So kalau ibu dengan ayah tu carry sel yang tak sihat, okay, ada kemungkinan besarlah anak dia pun terhasil lah daripada gabungan sel yang tak sihat tu. Okay, sebab tu sekarang ni babies ramai yang lahir memang dah ada penyakit. Macam rasa mustahil kan, baby kan baru lahir kan, sepatutnya macam susu ibu sahaja kan. Okay, tapi memang ramai babies yang baru-baru ni pun Ina ada share yang sejak lahir memang ada masalah perut kan, hari kelima baru membuang kan. Baby kan patutnya hari pertama tu dah kena membuang, tapi ada babies yang hari kelima baru membuang. Dan juga ada babies yang born with cancer pun ada kan, kita tahu. Dan kenapa benda ni terjadi adalah daripada itulah gabungan sel ibu dengan ayah dan juga mungkin
um, habit mak dia makan masa mengandung tu, habit mak dia. Ada yang mak dia tak ada penyakit langsung tapi ayah dia memang ada penyakit kronik pun boleh menyebabkan baby tu tak sihat. Okay, dan juga jika baby tu hanya menyusu badan, mungkin ketika menyusu badan tu mak dia pun makan benda-benda yang tak elok pun boleh contribute kepada masalah kepada baby tu. Okay. Okey, terima kasih. Alright. Okay. Jadi maknanya Lingzi ni memang baguslah untuk bayi-bayi jugalah. Memang kata ada setengah produk bayi tak boleh makan kan. Tapi yang Lingzi ni daripada baby sampai ke orang dewasa semua boleh makan. Memang betul lah dia punya kajian tu kan. Ya, betul. Okey, terima kasih ya. Alright, sama. Ada nak tambah ke? Tak puas hati lah. Buka mic. Nanti tak dengar. Tak nak cakap? Okay. Nanti nak cakap ke? Tak dengar lah, nanti tak buka mic. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan setakat ni, sekejap tengok ada orang tanya ke? Okay, tak ada. Kita teruskan dengan the next speaker hari ni. Kita nak share tentang pasangan Lingzi pula. Okay, so saya menjemput Puan Irna untuk sharekan produk kita yang seterusnya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingatkan dah tak payah nak share dah sebab dah dekat fine lah. Boleh. Teruskan. Okay, hari ni sorry tak prepare apa-apa slide. Cumanya just nak bagi tahu, okay. Chuang Ho dia ada keluarkan buku ni tau. Dia bunga semula jadi pasal pollen kita. Kita boleh dapatkan this buku dekat website. Kita boleh beli juga dekat company lah. Satu buku ni harga dia RM2 sahaja. So sangat murah and ada semua info-info tentang pollen dekat dalam ni. Okay, tapi biasalah kadang-kadang orang kan dia kalau beli kan, dia beli je. Lepas tu tak nak baca. Dia simpan je lah dekat tepi-tepi mana-mana tepi yang dia boleh simpan kan. So hari ni kita baca, okay. Okay, pollen. Sebelum tu saya nak cakap pasal pollen. Okay, kita punya Chuang Ho punya pollen dia ada 2 jenis. Satu dalam bentuk kapsul dan satu lagi dalam bentuk granula. So kalau dalam kapsul tu terpulanglah kalau you nak makan macam tu dengan kapsul pun boleh, ataupun nak buka kapsul tu nak tuang dalam mulut pun boleh, nak tuang dalam air ke tak kisah, suka hati you. Asalkan you yelah kira macam makan macam biasa. Ataupun kalau nak lebih mudah, ambil saja UCAN pollen yang granula. Granula ni maksudnya dalam bentuk serbuk lah. Okay, so bolehlah bancur dalam air ataupun minum begitu saja pun boleh. So ada 2 jenis. Bezanya yang dalam kapsul tu, yang dalam botol tu dia ada 150 biji satu botol. Okay, yang granula tu ada 30 paket dalam satu kotak. Dia kalau nak bandingkan macam mana berapa banyak dia punya kandungan pollen kan. Okay, kalau dalam satu sachet granula tu bersama dengan 3 biji kapsul. Betul 3 biji. Satu sachet sama dengan 3 biji kapsul. Kira dia sama je lah. Cumanya up to you nak makan kapsul ataupun nak serbuk. Okay. So cakap pasal pollen ni, okay, pollen sebenarnya dia adalah orang cakap macam multivitamin lah. Okay. Orang kan suka kan ambil supplements. So pollen ni adalah sejenis supplements. Supplements maksudnya badan kita tak cukup satu benda tu, so kita perlu ambil untuk supply kan, untuk mencukupkan benda dalam badan kita. Itu adalah supplement. Jadi pollen ni dia berbeza dengan Lingzi. Okay, Lingzi dia bukan supplement. Lingzi dia macam ayah cakap tadi, dia akan scan dalam badan kita, dia highlight kan mana-mana yang bermasalah dia akan buang.
eliminate benda-benda yang toksin dalam badan. Itu adalah linzi punya kerja. Pollen pula, pollen lain. Dia pollen ni dia seperti macam dia bagi makanan lagi dekat sel-sel dalam badan kita supaya sel-sel kita ni jadi lebih sihat, jadi lebih ada nutrien lah kan untuk sel-sel kita ni. Itu beza pollen dengan linzi. Jadi tu sebab orang cakap linzi dengan pollen ni dia complement each other. Macam contohnya lah kan, ibaratnya macam kalau kita bersihkan rumah tu, okay, linzi tu macam kita bersihkan rumah, bersih mana-mana yang karat-karat tu, mana-mana bersawang-sawang tu dia bersihkan. Pollen pula ibarat macam kita cat, kita cantikkan rumah tu, kita letak wallpaper, kita letak all the decorations, itunya lah, tu complement each other kan. Jadi kalau bagus untuk kita ambil sekali linzi dengan pollen supaya badan kita dapat pulih dengan lebih cepat, insyaAllah. Okay. So, apa pollen ni? Okay, kita baca kita start baca Apakah itu debunga? Okay, bahasa Melayunya ialah debunga. Bahasa Inggerisnya pollen. Okay. Debunga ni sebenarnya dia adalah sel pembiakan jantan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tumbuh-tumbuhan ni dia bergantung kepada pollen lah untuk membiak. Okay. Ada dua jenis pollen ada dua jenis debunga. Satu debunga yang yang disebarkan oleh angin. Okey. Debunga jenis ini dia halus dan kering dan dia ringan. Dia mudah melayang apabila ditiup angin. Okey, dan pollen yang kedua, jenis pollen yang kedua ialah dia isi padu dia yang lebih berat dan dia mempunyai kuasa melekit yang kuat. Yang itu adalah dia tak boleh nak dibawa oleh angin. Okay, so lebah ataupun serangga lain diperlukan untuk sebarkan pollen ni kepada tempat-tempat lain lah untuk bunga membiak kan. So pollen yang digunakan dalam kita punya ungkapan pollen ialah pollen yang dibawa oleh lebah ini. Jadi ia adalah lebih selamat digunakan, lebih berkualiti dan tidak mudah dijangkiti penyakit. Maksudnya pollen tu tidak mudah dijangkiti penyakit-penyakit daripada bahan yang lain lah. Okay. Kandungan. Okay, kandungan dalam pollen ni. Apa ada dalam pollen ni? Kajian menunjukkan dalam pollen ni ada mengandungi hampir 200 jenis zat yang berlainan. 200, banyak Termasuklah 16 jenis vitamin, 16 jenis zat galian, 94 jenis enzim dan koenzim, 21 jenis asid amino, 28 jenis asid nukleik, karbohidrat dan khasiat yang lain. Okay, nampak banyak sangat dia punya kandungan yang sangat-sangat baik untuk kesihatan badan kita lah. Kalau nak cakap sebenarnya pollen ni adalah second complete food selepas susu ibu. Dia sangat-sangat complete, cukup dan nutrien dan segala-galanya lah untuk kita makan. Okay, so satu kita pergi go through sikit-sikit bahan-bahan yang ada dalam pollen ni. Satu ialah asid amino. Asid amino ni dia adalah bahan asas untuk kita pembentukan protein. Okay, sel kita terdiri daripada protein kan. So asid amino ni membantu untuk grow regenerate our protein. Nak membentukkan pembentukan sel dalam badan tu, kita perlukan asid amino. Jadi dalam pollen ada asid amino. Dan asid amino yang ada dalam kita punya pollen, ia mudah diserap dan dipergunakan oleh badan tanpa perlu melalui proses penghadaman. Itu asid amino. So tak perlu nak digest, terus badan kita boleh terus absorb asid amino yang dalam pollen kita. Okay, the second thing is ada vitamin. Kita vitamin ada banyak sangat kan? Vitamin A, B, C, D semua kan? Pollen ni ada semua jenis, kebanyakan jenis vitamin ada dalam pollen. Termasuk A, D, E, K, M, B, B1, B2, B3, B6, B12, semua B ada.
Asid folik, okay, untuk kan biasanya kalau wanita yang nak mengandung ataupun dia tengah mengandung, biasanya doktor akan kasih asid folik kan. Tapi asid folik tu kita tahulah dia adalah sintetik. So boleh suggest untuk mereka ambil polen ni dengan banyak sebab ada asid folik dalam polen. Asid nikotinic, inositol dan sebagainya yang dapat diserap oleh badan dengan cepat. Itu bezanya lah, beza polen kita dengan polen luar lah. Dia sangat mudah dihadam dan dapat diserap oleh badan dengan cepat. Okey, yang ketiga dia ada zat galian. Okey. Zat galian ni contohnya ialah phosphorus, kalium, magnesium, boron, sulfur, besi, kuprum, natrium, kalsium dan titanium. Itu adalah contoh-contoh zat galian. Apa gunanya zat galian ni dalam badan sebenarnya? Okey. Antaranya dia dapat membantu untuk proses metabolisme dalam badan kita. Okey. Contohnya macam inilah dia bantu untuk menghadam makanan ataupun menghadam certain bahan yang diperlukan oleh badan. Itu fungsi zat galian. Okey, jadi perlulah juga kita perlukan juga zat galian ni dalam badan kita dengan secukupnya. Yang keempat dia ada enzim dan koenzim. Okey, termasuklah amylase, proteinase dan sebagainya yang berkesan untuk penguraian makanan juga merupakan elemen yang penting dalam proses metabolisme badan. Okay. Yang kelima dia ada asid nukleik. Okay. Termasuk nukleotida dan purina. Okay. Asid nukleik ni dia menyimpan maklumat genetik. Okay. Dan membolehkan pengeluaran protein. Itu fungsi asid nukleik. Dan juga asid nukleik ni dia beri tenaga pada kita punya fungsi sel. Contoh asid nukleik yang paling famous lah kan ialah DNA. Okay, DNA is asid nukleik lah. Ataupun nama panjang dia deoxyribonucleic acid. Okay, itu nama dia panjang dia. Yang keenam ada karbohidrat juga. Okay, mengandungi berbagai jenis gula ringkas termasuk monosakarida dan disakarida yang merupakan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti harian. Okay, jadi ada orang kan dia macam makan, dia macam risau. Cukup ke kalau makan polen je kan, kalau tak ambil pun lain? Sebenarnya cukup sebab dalam polen tu sendiri dah ada karbohidrat yang untuk tenaga dan ada enzim, koenzim, ada vitamin, ada asid amino. Memang lengkap lah. Okay. Keberkesanan dia bunga ke atas badan manusia. Okay, satu, dia memanjangkan umur, mempercepatkan tumbesaran kanak-kanak, memperkuatkan tulang rangka, mencegah penyakit salur darah, mengurang atau menambah berat badan, mencegah penyakit kencing manis dan sakit jantung, menguatkan tubuh dan fungsi jantung, mencantikkan kulit, menyelaraskan haid, mencegah gangguan menopause, berkesan terhadap penyakit usus dan perut, mencegah kanser, mencegah demam sesama, mencegah dan mengubati prostatitis, menghapuskan sembelit dan cerit-berit, memperbaiki anemia, memperkuatkan sperma, menghilangkan keletihan, mencegah penuaan. Itu antara keberkesanan debunga lah dalam kita punya kesihatan badan. So ada banyak sangat dia punya kebaikan kan. Kalau makan polen ni bukan saja untuk perempuan bagus, tapi lelaki pun bagus juga untuk mengambil polen. Okay, kalau tengok ada satu page tu dia memang terangkan komplit lah tentang apa benda yang ada dalam kita punya polen ni dengan fungsi-fungsi dia. Very detail. Get this book, RM2 je and try baca lah and hadamkan. Okay, yang tu kita tak payah baca. Nanti homework. Semua orang kena baca yang tu. Okay. Sekejap Okay. Satu ni ada dia macam dia buat research lah. Okay, daripada research tu dia find out bagi kanak-kanak yang dia dia punya perkembangan otak tu lambat ataupun dia macam susah nak belajar kan, dia
dia punya fokus tu fokus untuk belajar dia tu very low. Bagus untuk ambil pollen sebab lepas dia ambil pollen tu memang nampak dia punya perubahan terhadap dari segi kebijaksanaan kanak-kanak itu. Itu satu. Yang kedua, pollen juga bagus untuk penyakit usus dan perut dan sembelit. So biasanya kita selalu suggest kalau ambil set perut tu, set perut kan lactoberry, fiber dengan apa? Soya protein kan? Ambil juga sekali dengan pollen granula tu, kita shakekan sekali. Sebab pollen pun bagus untuk penyakit usus dan perut dan sembelit. Okay. Untuk yang ada penyakit prostat, okay, penyakit prostat kronik ni dia akan menghadapi masalah kencing. Okay, air kencing dia menjadi sedikit dan menjadi keruh. Dia mudah letih semasa bekerja dan ketidakmampuan dalam seks. Itu prostatitis kronik. Okay. Penyakit ni suka dirawat. Jadi satu kajian dah dilakukan, kadar penyembuhan untuk mereka yang mengambil debunga kepada kepada pesakit prostatitis kronik ni, dia meningkat sampai 80% dia punya kesihatan tu. Ini research ni dijalankan di Jepun, di Universiti Nagasaki. Okay. Yang tak selera makan, okay, ambil pollen. Kanak-kanak kadang-kadang dia very picky, dia picky eater kan, dia memilih makan tu, kita pun baik nak kasih pollen untuk mereka. Anemia. Okay, anemia ni dia sel darah merah kan, sel darah merah tak cukup. Biasanya orang yang anemia ni dia punya satu, dia tekanan darah dia rendah and dia selalu penat, selalu letih. Okay, debunga is very good untuk orang yang ada anemia. Sakit jantung, tekanan darah tinggi dengan pendarahan cerebrum, okay, pun ada juga research on that and memang sangat-sangat bagus. Penyakit kulit, okay. Eksperimen, ada satu eksperimen menunjukkan penyakit kulit yang tak dapat sembuh selama 5 tahun. Budak ni dia inflamasi kulit. Dia 5 tahun dia merana sakit kulit tu tak sembuh. Buatlah macam-macam rawatan tak sembuh. Okay. Tapi lepas dia ambil 2 minggu, dia ambil pollen selama 2 minggu, ada signifikan pada kulit dia tu memang nampak. Dan dia dah sembuh sepenuhnya dalam masa sebulan. So untuk penyakit kulit pun very good untuk ambil pollen. Kegemukan untuk mereka yang risau lemak dalam badan berlebihan, okay, pollen dia boleh singkirkan lemak yang berlebihan tu. Okay. Insomnia ataupun neuropati. Okay, keletihan mental yang kronik akan menyebabkan seseorang menjadi murung, gemuruh, fikiran tak tenteram dan insomnia. Kalau berterusan, dia akan mengakibatkan sakit kepala, pelupa dan tak dapat menumpukan perhatian. Okay, kesemua ini adalah berpunca daripada kelemahan diencephalon, iaitu mekanisme utama untuk kehidupan. Okay, keadaan ini akan berubah menjadi normal setelah mengambil debunga selama seminggu. So after 1 week je, insyaAllah dah okey dah, kita punya senang nak tidur ataupun kita adalah rasa emosi tak stabil tu. Ada jerawat, ada bintik hitam, kelemumuh, ataupun sensitif terhadap kosmetik, bibir yang kasar pun sangat-sangat baik dia punya efek bila ambil pollen tu, sebab dalam pollen ada banyak sangat vitamin-vitamin yang bagus untuk masalah-masalah kulit. Gangguan menopause, okay. Menopause ni memang semua orang tak boleh nak, as we age kan, kita akan sampai ke satu tahap di mana kita menopause untuk perempuan. Okay, tapi ada orang yang menopause dia mengalami banyak-banyak simptom yang tak best bagi mereka. Macam menopause macam apa ni kan, macam tak best sangat. Tapi sebenarnya untuk badan yang sihat, orang yang menopause ni dia tak adalah teruk sangat sebenarnya. Okay, tapi kalau orang tu ada rasa mungkin panas ataupun rasa tak best,
macam-macam apa hormon tu macam berselaru dalam badan. Okey, pollen boleh bantu untuk stabilkan balik hormon tu. Ini pakar Gaini dari Vienna. Okay, dia kasih pesakit dia menopause pesakit yang menopause makan pollen selama 3 kali sehari. Dia dah tak rasa dah dia punya menopause syndrome tu dah tak ada dah. Okay, untuk orang yang ada masalah haid yang tak teratur pun sangat bagus untuk mengambil pollen. Dia dapat memang dapat stabilkan balik keselaruan hormon dalam badan tu. Mencegah kanser dan kencing manis. Okay, dia boleh juga. Dan kekurangan sperma pun boleh juga ambil pollen. Uban. Okay, kalau ada banyak uban, ambil pollen banyak-banyak. Sebab dia dapat mempergiatkan pertumbuhan rambut hitam. Okay, masalah berkaitan dengan rokok, arak dan nafas berbau busuk. Okay, debunga dia dapat mencegah arteriosklerosis, menyah toksik dan mencegah nafas berbau dan mabuk disebabkan arak. Okay, itu pasal pollen kita lah. Okay. Macam nak cakap lah pasal orang suka ambil, sekarang ni kan orang banyak suka ambil vitamin C. Kan vitamin C mostly untuk nak kulit cantik kan, diorang ambil vitamin C. Tapi kita perlu tahu mana sos vitamin C yang kita ambil tu. Kebanyakan vitamin C dekat luar tu dia adalah berasaskan daripada kimia kan, bahan kimia. Dia adalah daripada bahan sintetik. Jadi tidak baguslah untuk kita mengambilnya sebab kita tahu benda-benda yang tak elok dalam badan ni of course lah akan merosakkan juga organ-organ dalam badan kita. So one thing kita nak ambil apa-apa suplemen ke, kita kena pastikan yang satu ia adalah semula jadi, natural. Tapi masalahnya okay, masalahnya masalahnya kan according to the current law, okay, selagi you punya barang tu, selagi you punya produk tu ada 10% saja, 10% saja natural ingredient, okay, yang 90% lagi tu bahan kimia, still you boleh labelkan you punya produk tu sebagai natural. So macam mana kita nak tahu produk tu natural ke tak? Berasaskan natural ke tak? Jadi kalau nak tahu, kita kena tahulah siapa manufacturer dia, siapa company dia, apa dia buat, siapa saintis yang buat produk-produk ni. Sampai macam tu sekali, kan? Tapi pollen ni kita tahu dia memang sangat selamat. Dia memang 100% semula jadi dan sangat berkesan daripada untuk menjaga kesihatan badan kita. Yang kedua, dia perlulah selamat. Okay, macam kita tak nak ada bahan-bahan kimia yang akan kita konon-konon nak ambil, contohnya ambil vitamin C tu untuk jadi kulit jadi cantik. Sekali kita makan, organ yang lain pula rosak. Kita tak naklah macam tu. Okay, pastikan ianya selamat. Yang ketiga, dia mudah diserap oleh badan. Can I buy this? No. Okay, dia mudah diserap oleh badan. Macam pollen kita, macam saya cakap tadi, dia sangat mudah diserap dan sangat mudah diabsorb oleh badan lah. Maksudnya dia cepat diserap oleh badan tu. Dan yang keempat, dia perlulah berkesan, efektif. Sama jugalah macam linsi kita kan efektif. Tu empat tips. Okay, kalau nak pilih suplemen yang bagus untuk badan kita lah. So kalau tak nak pening kepala, beli je kita punya Yunkian pollen sebab memang sangat selamat, sangat efektif, sangat tak ada bahan-bahan kimia yang merosakkan badan kita, tak ada. Okay, itu saja perkongsian. Okay, terima kasih Puan Irna atas perkongsian tadi. So betul, baru-baru ni pun memang ada orang tanya, Ayah, produk Shuangho mana satu multivitamin Orang selalu tanya kan. Kadang diorang nak ambil suplemen, bila ramai orang dah ada awareness untuk ambil suplemen kan. So diorang tak jarang tahu tentang makanan kesihatan macam linji. So kalau kata suplemen tu lebih mudah orang nak hadam dan juga
Kalau boleh orang nak yang one for all lah orang kata kan. One for all for one kan. Kalau boleh nak makan satu tu yang merangkumi semua. Sebab tu dia kalau boleh nak multivitamins lah kan. So kalau orang tercari-cari multivitamins, kita selalu akan suggest ambillah Pullen. Sebab Pullen tu memang ada lebih 200 nutrien kat dalam dia. Dan macam Ina share tadi ada amino acid, okay, vitamin dan sebagainya lah dekat dalam Pullen. It's the next complete food after susu ibu kan. So dia dan sebenarnya dalam kita punya Pullen tu kalau tengok ingredients kat belakang dia bukan kata 100% semula jadi. Dia memang kata 100% dia bunga. Dalam kapsul tu 100% memang dia bunga, tak ada tambah tepung ke apa-apa fillers yang lain. Dan kalau siapa pernah buka kapsul dia bunga tu, kan tadi Ina kata kita punya Pullen ialah bee pollinated punya pollen, iaitu teksturnya sedikit melekit dan juga dia melekit sebab dia dibawa oleh lebah, dia telah dipilih kan oleh lebah, bukannya yang dibawa angin. Dibawa angin tu yang memberi alahan kepada ramai orang lah, ramai orang yang alergi. Dia yang ada alergi dia memang allergic dengan pollen ni. Kalau tengok pollen je dia takut nak makan. Kan, tapi kita kena explain kita punya pollen sesuai dimakan walaupun orang yang alergi. Contohnya I sendirilah kan, so I sendiri pun memang makan pollen. Dan multivitamin ni bagus lah kalau kita ambil Pullen sebagai multivitamin tu dah bagus dah. Okay, tapi kalau kita nak kata kat orang tu untuk bantu penyerapan, kita mestilah bersihkan sistem badan kita tu dulu. Okay, so thank you very much atas perkongsian tadi tentang Pullen. Dan tadi kita ada recap tentang Lingzi. So secara rumusan dia, Lingzi tu memang sangat-sangat bagus untuk membersihkan badan kita, dan bila kita dah keluarkan toksin, dah bersihkan badan, sel-sel baru dah tumbuh, kita eloklah, lebih cantiklah kita masukkan Pullen atau masukkan nutrien pula ke dalam badan kita kan. Sebab Didi Antelisa selalu sebut cara nak sihatkan tubuh badan ialah singkirkan toksin dan masukkan nutrisi banyak-banyak dalam badan. Okay? Ada apa-apa soalan tak tentang dua produk kita hari ni, atau ada apa-apa nak tambah? Okay, saya nak tambah. Okay, Assalamualaikum semua. First of all, saya nak minta you all nanti semua orang dekat sini dah buat kebiasaan masuk ke dalam tengok e-learning tak? Syuanghu e-learning. Ya, dengar lah ya. Syuanghu e-learning. Because di dalam e-learning sebenarnya ada banyak info. Even di dalam bahasa Cina, dia ada transkrip dalam English and Malay. Ada orang yang belum masuk e-learning ke tak ada. So saya encourage orang masuk dalam e-learning sebab kat situ very very detail. Contohnya tadi tentang yang YKI tu semua tu, ni link for e-learning. Cuma saya nak tambah sedikit pasal e-learning kat sini masuk macam kita guna password untuk masuk website kita biasa. Dalam tu ada beberapa kursus, ada topik on ada the different seminar, testimony semua ada kat situ, and on the different products. So tadi, okay, I'm sure selama-lama ni orang baru memang dia masuk dah ada YKI. Tapi orang lama YKI sangat ada usaha perkara yang baru kan, sebab dia baru masuk dalam PKP. YKI tadi seperti Ayah cakap, dia adalah targeted. Targeted maknanya apa? Dia menuju kepada sasaran. Okay, you tengok ni on YKI, ini dalam bahasa Cina kan? Dalam bahasa Cina kalau tengok atas sekali, Ayah tunjuk tak? Atas sekali you boleh pilih bahasa. Dan bila you pilih bahasa tu, dia ada transkrip. Dia punya explanation tentang whatever product. Tapi di sini tentang YKI tengok sangat detail sampai macam kenal apa beza dia. Okay, let me explain to you sedikit perbezaan YKI dengan YK Ganoderma nombor satu tadi, selain dia targeted maknanya dia menuju target, dia menuju ke mana yang ada masalah. So that's why bila jumpa orang yang ada masalah tertentu, dah spesifik masalah dia, it's good to suggest YKI. Because apa? YKI dia punya keberkesanan lebih terasa dan lebih laju. Beza YKI dengan YK Ganoderma biasa kita makan, okay, Lingzi ada
Okey, Lindsay kan ada dua jenis. Satu yang biasa yang kita biasa guna selama-lama ni, Jaho Lindsay, YKK, YK2, Nutri Tablet, itu yang biasa. So targeted tadi YKB, YKI, YKK, targeted menuju sasaran. Antara perbezaan antara Lindsay biasa dan Lindsay targeted ialah nombor satu ialah the manufacturing, the process. Bahagian yang diambil masa untuk menyediakan YK yang nama biasa ialah the fruiting body. Dalam bahasa Melayu apa? Buah badan. Buah badan. Ini ada, jangan tunjuk. Buah badan is the bahagian bahagian cendawan yang di atas. Wait, I ada gambar dia. Nampak tak ni? Yang nampak gambar tak? Tak nampak, sharing gambarnya dah hilang. How to present? Belum. Okey, jap mai tunjuk jap. Yang arrow kat atas tu. Tunjuk ada gambar ni. Macam mana? Tak boleh tak? Ada tu. Anak ni. Okey try. Oh, bukan. Ni, nampak? Ni. Yang nampak gambar tak? Nampak. Yang nampak gambar apa? Ni nampak ni Nampak cendawan. Okey, cendawan. Okey, Yes, nampak. dalam Ganoderma yang biasa, yang kita makan biasa-biasa selama-lama ni sebelum ni, YK Ganoderma, YK2, YKK semua, kita diambil, diproses daripada the fruiting body, iaitu ni dia, badan buah, dalam bahasa Melayu apa? Badan buah, buah badan atau something. Adalah dalam translation. Okey, itu datang pada sini. Itu nampak ni fruiting body, daripada sini sampai ke bawah diproses Untuk kita targeted, dia proses daripada the mycelium. Nampak ni bawah. Okey, itu beza dia. So, number one, the difference is satu berfruiting body yang targeted pada the mycelium. Yang kedua, daripada segi processing, Ayah, you can tunjuk gambar processing tadi please. Gambar processing dalam perkilangan. Okey, bezanya. Di dalam, Ayah boleh tunjuk tak? Ayah tak tahu tunjuk mana tunjuk ni, kita bermain. Dalam e-learning tadi, dia tunjuk macam mana dia kilangkan di dalam Lindsay biasa. Mula-mula dia hancurkan, dia keringkan, dia ekstrak. Okey dengar mula-mula dia hancurkan, lepas tu dia keringkan, lepas tu dia ekstrak, lepas dia pekatkan, kering beku, dan that's what kita dapat, that's serbuk. Okey, hancurkan, keringkan, ekstrak, pemekatan dan kering beku. Untuk yang kita biasa. Untuk the targeted tu lebih canggih sikit, pakai alat yang lebih canggih, proses dia lebih canggih juga, di mana dia buat mula-mula dia asingkan, ekstrakkan, dia ada proses pengeringan macam tadi juga, cuma dia ada pengasingan, isolating dan penulinan. Okay, the two different things dia ada masukkan pengasinan dan penulinan. So penulinan. So bila dia happen macam ni, dia sebenarnya tingkatkan komponen-komponen yang tertentu. Contohnya kalau kita belajar polysaccharide molar molecule dalam Ganoderma kan, di dalam extract, di dalam targeted, benda tu dia tingkatkan dari segi proses penulinan tadi. Contohnya triterpenoids, dalam Ganoderma ada triterpenoids kan. Di dalam targeted, dia enhance the function of triterpenoids. Bergantung kepada which one they want. That is why bila kita makan targeted Lindsay, dia lebih laju dan lebih berkesan. So bezanya kalau untuk ada cancer, if you have a cancer, you makan Ganoderma biasa, bukan Ganoderma tak bagus tau. Bagus, of course bagus. Cuma it takes time. Tadi Ayah cakap kan, dia kena go throughout the body, dia kena nak semua roadblock dia kena cucikan. So baguslah nak bersihkan semua sekali. Cuma lambat sikit jikalau you ada masalah. So, bila you makan targeted banding dengan Ganoderma biasa, nombor satu, bilangan tu, the amount is less bila you makan targeted. Satu. Yang kedua, dia lebih laju. Itu je. So, whether you want to suggest ke orang Ganoderma biasa ataupun targeted, sometimes depends on apa orang tu ada. Kalau orang tu memang ada COVID misalkan, so you nak something laju kan? Or cancer laju. Tapi katakan orang datang kat you, dia kata, I sebenarnya nak jaga kesihatan saja kan, I tak ada penyakit kan.
So you can suggest ganoderma biasa. Tapi nanti dia tanya, tapi kalau I biasa, orang biasa tak ada penyakit, I nak makan targeted boleh tak? Boleh. Memang boleh. Okay. So cuma yang terbaik sebenarnya diorang, kalau kita orang sadangkan kat our consumer, yang terbaik take two together. Sementara satu tu cucikan yang lain, yang targeted tu buat yang tadi yang laju. Okay. Lagi satu, so bezanya dia kata penggunaan tu lebih cepat dan lebih dia punya tu lebih kurang dia punya amount. Lagi satu, targeted kita ada sijil. Sijil tu apa nama dia? GLA I think. With that sijil sebenarnya dia orang buat eksperimen di atas tikus dalam lab mengikut standard sampaikan targeted linsi ni is accepted all over the world. It is officially affected all over the world because of that GLA punya certificate. So bernilai ya. So jangan overlook. Kadang-kadang kita orang lama, kita biasa dengan wakil ganoderma, kita you akan kalau you dah ada orang lama, you punya consumer, dia biasa makan ganoderma, you nak introduce targeted, orang lama ni dia rasa macam tak berapa confident because they didn't realise sebenarnya the targeted linsi is very very valuable. Okay? Okay, sekarang nanti I advise you on dia balik, masuk dalam website tu. Because yang orang ni bagi talk ni, si dia ni bagi talk ni, panjang, ada banyak sedetail-detail. Okay? Get the habit of going inside there. Okay, and you know, and you all, if you tahu tak, if you all ada soalan apa-apa pun, you all can tanya upline boleh. Tetapi di dalam e-learning pun, you all boleh tanya soalan. Dalam tu ada bahagian untuk tanya soalan. You just tanya and diorang will jawab very fast. Okay, sebab memang kita digalakkan masuk sana. Okay, itu je lah for that. Nanti lain kali kita tengok macam mana lagi. Kita kena dalamkan lagi dari segi the new products. Dulu masa kita tak online, kita selalu dapat seminar kan. Sekarang dah tak ada seminar. So kita mesti rajin mendalami lah. Tu ada orang tanya, ada prospek tak suka nak minum powder form lah, macam mana suka kapsul je. Kalau dia tak suka powder form, beli kapsul kosong lah. Beli kapsul kosong, masukkan powder. Itulah. Dulu Puan Kamalia kan? Puan Kamalia dulu ajar Puan Kamalia dulu dia ajar apa tau? Dia gentil. Dia keluarkan kalau makan ganoderma tu kan? Tak ada. I cakap je, I tak pernah buat pun. Buat macam Mak Jun tu ya? Kan dia kata kan, gentil-gentil Mak Jun. Punya madu or something lah, maybe. Because I pun, for one thing, I tak suka minum YKI tu sebab dia kasar tau. Yes, betul. Dia memang tak larut, susah. Dia lambat nak habis. I kena masukkan air lagi. Betul. Nak habiskan. Dia tak dissolve kan. Ya, maybe lah, that's one thing lah. Boleh. Jadi boleh insyaAllah. Buat macam mana? Gentil-gentil dengan apa dia? Tambah air ke apa? Actually, I dulu suggest. Buat macam Mak Jun, you gentil dengan madu or something lah. Buat bulat-bulat macam tu. Okay, boleh try lah kot. Tapi I suka rasa the taste of the YKI dalam coffee I like. Tapi betul kita memang serbuk dia kasar tu sikit, cannot be helped lah. Okay, so faham So YKI, try to promote YKI because it's good, it's very good. Lebih laju. Okay. Okay, lagi pun dia pun tak mahal sangat macam YKI dia mah. Dia murah sikit. Alright, tu je. Okay, wait, stop, sorry ya. Sorry ya. Sebelum I terlupa. Because Ina talk about pollen tadi, kita punya pollen ada one special character. Do you know that kita punya pollen, the content of the vitamin B12, especially B12, di dalam kita punya pollen lebih abundant, lebih banyak, lebih lumayan daripada pollen-pollen lain. Itu kita punya special character. Kita punya dia punya vitamin B tu banyak. So orang kadang-kadang nak cek vitamin B untuk especially contohnya untuk saraf dia need vitamin B12 tau. So dalam kurang itu banyak, okay? Okay, dah. Cumanya kita punya pollen tak ada C kan? Vitamin C tak ada kan? Kenapa pula? I tak tahu. Yang I tahu dia mengandungi complete all the vitamins that's needed by the body. Dia pun ada C very very little lah. I'm not sure. I tak tahu. Yang penting tapi Puan Kamalia, yang penting kan, dia kata yang penting the pollen kan is lengkap
lengkap. So whatever that is needed is complete. Second to mother's milk, you see. So that's itself is maknanya vitamin C yang inside there is enough unless memang kita tu memang kekurangan vitamin C and you need more vitamin C dari orang biasa Contohnya okay you got COVID and you need extra vitamin C contohnya So you kena top up lah dengan lactoberry, dengan YKI mata tu semua tu ada vitamin C. And also tadi Ina mention pasal apa tadi minerals Ina tadi mention pasal minerals kan? Dalam pollen kan? Okay, the existence of minerals sebenarnya di dalam pollen kan ada vitamins, ada minerals, ada acids, ada all the complete food. Sebenarnya the existence of all these benda together help the bioavailability of each component kan? Sebab itu kalau you ambil vitamin C dekat luar, you kena ambil top up dengan misalkan kena top up dengan zinc. Yang you ambil vitamin D kat luar, you kena top up dengan something else because dia tak exist together. Di dalam pollen because it's natural, all these things exist together and dia itself in each other tu interaction synergistically tu dia help dia to be absorbed. Lebih tadi dia kata pollen tu lebih senang serap. Pasal Allah dah cipta dia memang okay, it's natural. Dia tak payah pandai-pandai nak lebihkan ni, lebihkan tu, tak ada. So the existence of the mineral and the vitamins tu dengan everything inside there is called biosynergy kan. Dia akan masuk dengan mudah. Subhanallah kan. Alright. Okay, betul. Terima kasih banyak-banyak. Ya betul yang Aunty Nina highlightkan tentang YKI tu. Lagi satu beza dia tu memang terlupa tadi. Lagi satu kan tadi Aunty Kamada ada sebut pasal dan Aunty Ita pun ada sebut pasal ramai orang tak suka YKI tu sebab dia macam serbuk kan, dia tak larut. Dia bukan macam tepung larut, dia memang ekstrak yang sangat-sangat ekstrak sebab tu dia tak larut dalam air sebenarnya. Kita kata je campur dalam air tapi sebenarnya untuk melalukan benda tu dia memang tak larut dalam air. Kalau kita kacau-kacau dan kita biarkan lama-lama dia memang mendap ke bawah. So apa yang buat untuk anak ayah sekarang ni yang sulung tu dia memang macam selalu bersin pagi-pagi kan. So sekarang ni I memang bagi dia tiap-tiap pagi YKI dan I bagi YKI plus untuk mata dan juga I bagi pollen sebab dia suka pollen. So sebab dia nak pollen tu I cakap kalau nak makan pollen dia kena makan yang pahit dia dulu. Kita bagi sebab cara I bagi ialah mula I bagi YKI dulu, I bagi sikit je tanah air. I cakap kacau sebab dia pun komplain. Kata susah lah nak habis kan. Dia minum slow kan. Lepas tu tak habis. Lepas tu I cakap kacau, bila kacau terus minum. Bila kacau terus minum dia akan tertelan lah sekali kan. So bila dah habis, I akan baca YKI plus pula. YKI plus tu dia punya second list yang dia suka lah sebab rasa dia kan macam pelik sikit tapi still okay lah, better than YKI. Lepas tu pun sama juga, I baca-baca dan suruh baca-baca dan terus minum. Dan last kali kita bagi yang dia suka pollen. Okay, pollen tu biasanya kalau ada sakit baki daripada the first dengan second bancuhan tu, dia akan ambil sekali lah. Pollen tu kalau tak larut dia memang kaut dengan sudu, dia memang suka yang tu. So untuk orang yang tak suka serbuk tu, cara dia ialah kacau laju dan terus minum. Okay, dan air tu sikit je lah, ngam-ngam untuk kita telan. So insyaAllah mudah lah, tak payah nak tambah-tambah air banyak kali. Okay, so itu hari ni rumusannya ialah memang Linzy dengan pollen tu adalah gabungan yang terbaik sangat. Dan betul Adina kata sebab pollen tu dah complete dan dia natural, dia memang dah terjadi dalam bentuk itu, bukan kita ambil vitamin C, vitamin B dan kita gabung kita gaul bersama, tak, dia memang dah jadi macam tu. It happens that dalam gabungan tu dah memang ada all the nutrients. So dah sedia untuk diserap oleh badan. Sebab setengah vitamin kalau kita ambil asing-asing, vitamin C tak cukup, zinc, vitamin C tu tak dapat diserap. Vitamin D tak cukup something else, dia tak dapat diserap dalam badan. So rugi saja. Okay, sebab itulah pentingnya kenapa kita kena ambil benda yang semula jadi yang as natural as ni lah. Macam tadi Irina kata walaupun kat botol tu tulis natural sources tapi sebenarnya kalau dia 90% sintetik pun masih dikira natural sources kan. So kena jaga-jaga. Okay, kita kena tahu apa yang kita makan, siapa yang produce dan sebagainya. So terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir dan juga pay attention dalam kita punya sesi kali ini. Jangan lupa check out kita punya e-learning, memang sangat-sangat bagus dekat dalam tu. Okay,
Kalau upline kita lambat reply, kita tanyalah dalam e-learning, insyaAllah dia akan reply dengan laju. Ya, because apa? Kadang-kadang memang kita tanya upline, betul. Dan kadang-kadang upline pun tak, okay, kita pun bukannya 100% arif kan. So if upline kan jawab, biar upline jawab. Tapi even if upline jawab, why not kita pun take the proactive action to ask the real people. Because yang tak jawab dekat Syuanghur tu ialah the nutritionist. Dia akan jawab your soalan. Okay. Jadi saya nak galakkan semua orang get the habit of going into e-learning. Okay. So jom kita kalau semua dalam keadaan sedia, jom kita buka kamera dan rekodkan sesi kali ni, insyaAllah. Ambil Gambar satu kali. Kalau ada produk boleh, tapi saya pun tak ada produk sekarang. Okay. So, kalau ada produk boleh ambil gambar produk sekali. Okay, ready semua? 1, 2, mana Irna? Dia hilang. 1, sorry. 1, 2, smile. Profesor Sophie muda. Dia pakai filter. Oh, dia pakai Aquasense. Dia pakai Aquasense terus jadi muda. Okay. Thank you very much semua orang. InsyaAllah kita akan jumpa. Minta maaf sangat kalau ada kekurangan sepanjang sesi kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali hari Jumaat ni pukul 3 untuk bincang tentang awal-awal sebelum hari Jumaat. Kalau tak ada, kita akan buat cabutan bertuah lah topik apa yang kita nak bincangkan. Okay, I akan inform insyaAllah sebelum meeting tu nanti. So Okay, thank you very much. Wait. Okay, saya nak cakap one last sentence. Okay, the meeting yang kita ada selama untuk train every single person kan. Bagus kalau you all dengan relanya apa tu? Volunteer. Walaupun you punya sharing you rasa tak cukup lah, tak profesional lah, tak pandai lah, tak apa. Kalau tak start, tak tahu kan, start. So mana kekurangan nanti kita tambah. Because the aim of the meeting memang untuk mengasah kita masing-masing. Okay? Try to volunteer. So, orang yang cepat selalu volunteer tu yang cepat naik tau. So siapa mungkin boleh fikir-fikir dulu kalau nak buat rehearsal ke depan cermin kan. Esok boleh update untuk bagi tahu siapa nak volunteer for the next one. Kita nak share pasal health, so apa-apa berkaitan penyakit yang tertentu ke atau apa-apalah yang berkaitan dengan kesihatan, bolehlah kita sharekan. Okay? Alright, terima kasih banyak-banyak semua. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.